Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pihak penganjur konferensi ini yang terdiri daripada UiTM Cawangan Kelantan, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, UNIZA dan juga Universiti Malaya. Di atas peluang yang diadakan ini dalam International Conference on Islam and Global Issues 2024 dipeluang pada kami untuk membentang kertas kerja yang sederhana ini. Saya Fauzi bin Azmi mewakili rakan-rakan yang lain, Dr. Asjad Muhammad, Puan Siti Nur Aisyah Zakaria dan juga Dr. Muhammad Khafiz Sarani yang akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu tajuknya Perkembangan Pengajian Hadis di Pahang menurut Perspektif Ilmuwan Hadis Satu Tinjauan Awal. Pendahuluan kertas kerja kami ini memaparkan bahawa Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' merupakan sumber rujukan bagi umat Islam. Ianya selari dengan pegangan Islam itu sendiri. Al-Quran yang diajar seawal usia kanak-kanak selain 3 ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, pengajian hadis kelihatan tidak dilaksanakan secara fokus dan sistematik seperti pengajian Al-Quran dalam arus berdana. Hal ini berbeza dengan pengajian Al-Quran, di mana pengajian hadis tidak mendapat perhatian yang meluas dari semua pihak, bukan setakat di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Dalam konteks pengajian hadis di Malaysia, terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dengan pelbagai objektif. Antaranya pengajian hadis dibagi kedua kaedah, iaitu secara formal dan tidak formal. Institut Formal Pendidikan Sekolah Menengah, IPTA ataupun IPTS, terdapat juga penawaran subjek ini. Manakala institusi tidak formal dilakukan di masjid, surau, madrasah, sekolah pondok dan organisasi atau pertubuhan. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pihak berwajib, golongan sarjana maupun penuntut ilmu untuk mengembangkan pengajian hadis. Antara cabaran yang dihadapi dalam proses mengembangkan pengajian hadis ialah kurangnya graduan dalam bidang ilmu hadis berbanding bidang syariah dan Al-Quran. Penyebaran hadis palsu yang kurang terkawal melalui media massa dan tentangan golongan liberal yang menolak hadis ahad. Latar belakang kajian ini dijalankan adalah untuk mengumpul maklumat berkaitan tokoh-tokoh hadis dan pandangan mereka tentang perkembangan pengajian hadis di Pahang. Di samping itu, mengenal pasti dan mendokumentasi fakta-fakta berkaitan sejarah, institusi dan aktiviti pengajian hadis di Pahang. Berkaitan dengan kajian lepas, terdapat 3 kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengajian hadis di Pahang. Antaranya kajian Nuri Sazana pada tahun 2021 yang memfokuskan tentang pengajian dan kitab-kitab hadis yang digunakan di masjid-masjid di Kuantan. Kajian tersebut telah membuktikan masyarakat Islam khususnya di daerah Kuantan telah didedahkan dengan pengajian ilmu hadis kepada pelbagai peringkat masyarakat, termasuk golongan dewasa, remaja dan kanak-kanak. Selain daripada itu, terdapat juga kajian yang memfokuskan kepada kajian hadis yang berkaitan analisis kandungan. Tajuk kajian tersebut ialah kajian repetisi dalam hadis. Tumpuan terhadap hadis, inna ma'amalu biniyas. Dalam teks hadis ini menyatakan kalimah faman kanat hijratuhu diulang sebanyak 3 kali. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa hadis ini mengandungi 3 jenis repetisi, iaitu repetisi kata, frasa dan makna yang bertujuan sebagai penegasan, menunjukkan keutamaan, amaran serta strategi untuk mengingat matan hadis. Sementara kajian lain iaitu kajian Abu Zar 2021 menyebut tentang perbezaan isu jarah wa ta'dil dan al-ghibah. Kajian ini mendapati bahawa kepakaran pengkritik
bukan sekadar menghukum perawi dengan istilah jarah tanpa alasan yang konkret. Sebaliknya, kritikan yang diungkap mempunyai objektif menjaga keabsahan sumber dalil di samping mengenal pasti para perawi dari sudut dhabit wal adalah. Kita masuk objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti cadangan dan langkah ke arah perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang. Masalah kajian, pengajian Al-Quran lebih mendominasi sementara pengajian hadis seolah-olah terpinggir. Faktornya antara kekurangan ilmuwan yang mempunyai kepakaran mendalam dalam ilmu hadis. Ini dibuktikan melalui peratusan graduan dalam bidang hadis di Malaysia, hanya 28.6% berbanding graduan dalam bidang Al-Quran sebanyak 40%. Seperti mana yang dinyatakan oleh Halim dalam kajian. Di samping itu juga bidang hadis agak ketinggalan dalam pencapaian, penerokaan dan inovasi. Sedangkan hal ini sangat penting dalam abad moden yang diwarnai oleh teknologi dan komunikasi terkini, di mana yang telah disarankan oleh Dharma Laksana tahun 2020. Metodologi kajian ini berdasarkan pada kajian kualitatif. Kajian kepustakaan yang menghimpunkan data dan maklumat daripada bahan-bahan bercetak serta jurnal, buku, majalah dan temu bual 4 orang pakar, 4 orang tokoh ilmuwan hadis di negeri Pahang. Sekarang mari kita lihat pandangan ilmuwan hadis terhadap perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang. Hasil temu bual bersama ilmuwan yang terlibat, kajian mendapati bahawa perkembangan pengajian di Pahang adalah agak perlahan. Justru mereka mencadangkan beberapa langkah yang efektif yang boleh menyumbang kepada perkembangan pengajian hadis negeri Pahang. Berikut adalah beberapa cadangan daripada ilmuwan hadis negeri Pahang untuk menambah dan meningkatkan perkembangan pengajian dan pembelajaran hadis negeri Pahang. Yang pertama, perlu ada kaedah menarik minat para pelajar. Yang kedua, meningkatkan keilmuan dan kemahiran tenaga pengajar. Yang ketiga, memilih institusi pengajian hadis yang bersesuaian. Yang keempat, kaedah pengajian konvensional. Kelima, pemberian insentif pada guru juga pada para pelajar. Kemudian, yang keenam, sokongan pihak berautoriti, terutama Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dan juga Majlis Agama Islam Negeri Pahang. Kemudian, mengadakan pengajuran program berkaitan dengan hadis dan juga yang ke-8, menubuhkan Mahad Tahfiz Hadis. Sekarang mari kita lihat perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang. Secara keseluruhannya, kajian mendapati perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang adalah kurang merangsangkan. Senario ini diperkukuhkan oleh penyataan pendapat informan temu bual pertama, kedua dan ketiga. Manakala informan yang keempat berpandangan pengajian hadis di Pahang dilihat kurang teratur dan silibus pengajaran tidak dikemas kini. Limitasi kajian. Kajian ini bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang diperolehi daripada informan. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh pengkaji adalah kekurangan informan yang menepati kriteria yang ditetapkan. Oleh itu, kajian akan datang digalakkan dan dicadangkan pengkaji meluaskan lokasi kajian ke negeri lain untuk memperoleh data yang lebih banyak. Seterusnya kita masuk pada rumusan kajian. Dapatan kajian ini adalah menepati objektif kajian yang menggariskan 3 perkara utama iaitu kriteria tokoh, elemen pengembangan pengajian hadis dan perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang. Menurut informan, pengajian hadis di Pahang adalah berada pada tahap yang tidak memuaskan. Namun begitu, mutakhir ini sudah ada usaha untuk menambah baik pengajian hadis seperti wujudnya pengajian-pengajian secara bersanad yang diajar di madrasah, masjid dan pusat pengajian. Di samping itu, Kerajaan Pahang juga telah mengambil inisiatif dalam merealisasikan titah
ke bawah dulu Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni As-Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dengan menubuhkan akademik hadis di Universitas untuk menjadi tempat rujukan masyarakat. Sehubung dengan itu dicadangkan kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Islam Melayu Pahang agar dapat menjadikan 7 perkara ini untuk membantu perkembangan pengajian hadis di negeri Pahang. Yang pertama, memberi insentif dan tajaan kepada pelajar yang menyambung pengajian dalam perkursusan hadis di peringkat sarjana muda dan pasca situazah. Yang kedua, membiayai guru ataupun pakar hadis untuk mengajar secara sepenuh masa di sekolah atau di institusi pengajian tinggi. Yang ketiga, memberi suntikan dana kepada pihak Akademi Hadis Universitas dalam penyelidikan dan pembangunan pengajian hadis. Yang keempat, mengadakan kolaborasi antara MUIB Ahad Akademik Hadis Universitas dengan pusat pengajian hadis dalam dan luar negara. Yang kelima, mencadangkan salah sebuah sekolah di bawah kelolaan MUIB untuk dijadikan sebagai sekolah rintis Mahat Tahfiz Hadis. Yang keenam, menggalakkan MUIB dan JAID menerbitkan dan menterjemahkan buku-buku hadis. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menggalakkan MUIB dan JAID mengumbal silibus pengajian hadis di sekolah-sekolah dan mengemaskini buku teks hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.